bagaimana nak membina tabung persaraan atau pendidikan anak tanpa perlu menyimpan. Sebab saya dapat juga soalan yang agak menggusarkan lah kan. Sebabkan keadaan situasi, keadaan ekonomi, keadaan kita baru keluar daripada pandemik dan sebagainya. Jadi agak sukar bagi kebanyakan orang untuk mula menyimpan. Okay? Tapi dia tahu ini adalah antara dua keperluan penting masa depan. Satu, persaraan diri sendiri, dan yang kedua adalah pendidikan anak-anak lah bagi mereka yang dah berkeluarga. Jadi macam mana nak adakan tabung pendidikan anak-anak ataupun tabung persaraan kalau sukar atau susah sangat nak menyimpan. Okay? Saya kena bagi disclaimer ataupun penafian. Apa yang saya bakal tunjukkan ni bukan untuk golongan kayangan lah. Kan? Kalau anda boleh menyimpan 5, 6, 7 ribu sebulan, ini bukanlah kata tak sesuai, boleh je buat. Tapi saya lebih menitik beratkan kepada golongan mahin lah. Okay? Mereka yang mempunyai isi rumah kurang daripada 5,000 lah dengan kata lain. Kan kalau isi rumah kurang daripada 5,000, anak mungkin 2, anak 3, nak menyimpan 1,000 sebulan tu susah kan. Nak menyimpan 500 pun susah. Ada yang nak menyimpan 100 pun susah. Apatah lagi nak menyediakan tabung persaraan yang mungkin perlukan ratusan ribu. Okay? Ataupun mana tahu orang-orang jutaan ringgit kan. Ataupun tabung pendidikan anak, seorang anak minimum mungkin nak kena pakai 50,000 ke 100,000 kan. Contohnya macam tu lah. Okay, so saya akan share screen. Saya harap anda nampak Okay, so kaedah pertama yang saya gunakan untuk membina tabung persaraan atau pendidikan anak tanpa perlu menyimpan setiap bulan. Tak adalah tiap-tiap bulan nak kena simpan. Okay, kalau anda boleh menyimpan setiap bulan, Alhamdulillah. Tapi kalau katalah susah nak menyimpan, ini antara caranya lah. So, cara pertama adalah saya cari hartanah. Saya cari hartanah yang ada equity. Saya cari hartanah yang ada equity ataupun dengan kata lain below market value. Okay, ini sebagai contoh Okay, ini saya buat ni sebagai contoh. Tak semestinya apa yang saya bakal tunjukkan ni adalah apa yang anda bakal beli akan datang. Okay, jadi kita mudah je sebenarnya. Saya cari yang below market value. Sebagai contoh hartanah ni. Okay, saya tak kata ini sesuai untuk anda beli Saya kata contoh je. So contoh hartanah ni ada 36% below market value. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau kita tengok detail dia kata harga jual dalam 147,000. Okay, 147,000 harga jual. Manakala market value dia adalah sekitar 230,000. So dengan kata lain hampir 80,000 equity tertanam dalam hartanah ni. So kalau katalah dia siapa-siapa beli hartanah ni dan boleh sewakan, okay, anda kena buat due diligence dulu jangan sebab saya tunjuk macam ni anda terus rembat ke pergi beli. Okay, saya bagi contoh. Jangan ambil benda ni terlalu literal. Yang penting anda faham konsepnya. Okay, so katalah dalam kes ni market value dalam 230,000. Okay, ni market value dalam 230,000. Tapi dia cuma nak jual dengan harga 147,000. So kita ada beza sekitar 80,000 tertanam dalam rumah ni. Jadi kalau katalah kita dapat sewakan, okay, boleh bayar bulanan. Kalau bayar dekat bank 147,000 ni lebih kurang tak sampai RM700 sebulan. So katalah hartanah ni boleh disewakan sekitar RM700 sebulan. Jadi kita tak payah nak top up, tak payah nak keluar duit. Tapi bila kita beli je kita dah ada untung 80,000. Okay. Jadi kalau katalah hartanah ni kita pegang, okay, katalah kita pegang sampai 15 tahun untuk anak kita. Kita beli satu ni untuk anak kita untuk buat tabung pendidikannya. Jadi kalau katalah masa tu harga dia tak naik, masih lagi selling price dia 230,000, kita tahu dah kita memang ada 80,000 tertanam. Okay, tapi tak logik lah, takkan harga rumah ni tak naik-naik kan dalam 15 tahun. Tapi sebagai contoh. Jadi bila kita beli tu kita dah tahu lah ada equity, ada 36% tertanam dalam hartanah ni. Okay, so ini satu cara yang kita boleh bina tabung pendidikan anak ataupun tabung persaraan. So bayangkan kalau untuk tabung persaraan kita ada satu macam ni, bagi kita 80,000. Kalau kita ada 10 biji macam ni, kita ada 800,000. Sebagai contoh. Jadi tak payah nak susah menyimpan sampai RM800,000. Kita hanya guna equity yang ada saja, dah beli banner dah. Dalam kes ni 80,000 biji. Jadi kalau kali je lah. Kalau beli 2, dapatlah 160,000. Kalau beli 3, berapa tu? Kalau 80,000 kali dengan 3, dapat 240,000. Okay? So cara nak bina apa tabung persaraan ataupun tabung pendidikan. So kita boleh tengok lagi, tengok macam tanah lain ada tak yang lebih kurang sama. Okay, sebagai contoh sajalah.
sekali lagi. So ini pun sama. Okay, so dalam kes ni dia kata dia tak bagi detail, dia cuma bagi tajuk je. So dalam kes ni dia bagi tajuk dapat cashback 80,000. Jadi kalau kita tak ambil cashback, below market lebih kurang dalam 80,000. Jadi kalau kita beli, kita dah ada tertanam lebih kurang RM80,000. Ni contoh. So ada lagi yang satu ni dalam berapa ni? Ini dalam 20,000. Okay, below market value dia tak bagi pula. Sekejap, ada ke? Dia tak bagi detail, dia cuma bagi tajuk saja. Okay, ada below market value. So boleh dapat full loan, kalau nak cashback 20,000 pun boleh, kalau tak nak ambil dah ada tertanam 20,000. Okay. Okay, yang ini mana ni? Ni boleh tahan juga. 40% below market value. Jadi 40% low down payment, boleh markup. Okay, kalau first house dapat full loan. Okay, tapi saya tak pastilah sama ada kadar sewanya berapa. Dia kata kat sini boleh sewa sampai RM1,000. Boleh tahan juga. So kalau 40% berapa? So dia nak jual harga RM165,000, maknanya kalau 40% RM270,000 lah kan. Mari kita kira RM270,000. Okay, 40% below market 162, okay, lebih kurang lah. So 270, kalau tolak dengan 165, dalam ni ada lebih kurang 100,000. Okay, so kalau kita beli hartanah macam ni pada harga 165, kita tahu kita punya equity tertanam lebih kurang dalam 100,000. Okay, so apa yang kita perlu kita kumpul je lah. Okay, mari kita tengok berapa kalau kita kena bayar dekat bank. Ni sebagai contoh je lah. Okay, ni 744. Kalau harga dia full loan 165, okay, katalah average sekarang lebih kurang 3%. So bayaran bulanan tak sampai pun 700 kalau full loan. Kalau katalah dia 3.5% sekalipun. Okay, sorry. Mana pula 3 ni? 3.5% pun lebih kurang 741. Katalah maintenance 100, baru dapat baru 841. Tapi kat sini boleh sewa pergi sampai 1,000. Okay, tapi kena verify lah ni sebagai contoh. Okey lah tu, boleh tahan kan. Beli rumah ada equity dalam 100,000, kita benam dengan dia, katalah 10 tahun 15 tahun dan tak kalau harga dia sama pun tetap juga kita dapat 1,000. Waktu yang sama bayaran bulanan dekat bank katalah 700 lebih, campur maintenance 800 lebih, kalau kita dapat sewakan pada kadar 1,000 seperti yang dinyatakan, maknanya kita dah boleh bina equity tu. Jadi kita sebenarnya tak payah susah nak menyimpan setiap bulan. Apa yang kita perlu buat adalah carilah deal-deal macam ni. Kan? Kalau kita buat setahun satu, 10 tahun dah ada 10. Kan? Kalau kita buat 2 tahun satu, 10 tahun dah ada 5. Ni sebagai contoh sajalah. Memanglah orang akan beritahu saya, alah Cik Zaidi cakap ni memanglah senang. Tapi dia sebenarnya memang senang pun kalau tahu cara. Sertai live bersama saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan, setiap Sabtu jam 9 malam. Jumpa anda di sana.